Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala, pengurusi dan seluruh kepimpinan jawatan kuasa dan diberi amanah Allah Subhanahu wa taala, para imam, para muazzin, muslimin muslimah yang hadir, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang menyaksikan pertemuan pada malam ini. Sesungguhnya keberadaan kita dalam bulan di hampir kepada penghujung bulan Zulkaadah ini, mudah-mudahan saya dan kita semua dibimbing, diberi taufik dan hidayah Allah, wasilah dengan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk, al-bayyinah penjelasan ke arah petunjuk, Al-Furqan membezakan yang mana yang hak, yang maupun yang batil. Wasilah dengan ilmu wahyi dan ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah sesungguhnya menjamin kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan maupun kenikmatan di dunia yang sementara ini, apatah lagi di hari yang akan kita semua tempuh, Yaumul Barzah, Yaumul Mahsyar, Yaumuddin, yang mana natijahnya insya-Allah pada malam ini ke semua tanpa kecuali, yang hadir maupun yang tidak hadir, yang menyaksikan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala menghisap dengan hisap yang mudah. Allahumma hasibna hisaban yasirah. Ya Allah, hisaplah kami dengan hisap yang ringan, yang mudah. Mudah-mudahan saya dan kita semua terkelompok dalam golongan yang kanan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sukacita saya pada malam ini, sebelum saya mengambil satu manfaat takrish daripada syarah satu kitab yang bertajuk Musafir Menuju Allah, kita sedikit melihat bagaimana tahap nilai takwa yang selama ini ataupun sebelum ini, apabila kita beberapa bulan yang lalu kita telah mengharungi satu bulan yang penuh barakah, Ramadan Al-Mubarak, maka hasil daripada ihya Ramadan itu, apa yang saya dan kita semua dapat natijahnya? Objektif Ramadan jelas, untuk memupuk, untuk meraih rasa takut, yakni dalam konteks yang lebih luas, iaitu takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membincangkan sedikit sebanyak tentang amalan-amalan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, elok juga kita mendengar sedikitlah satu ataupun dua ataupun tiga
bagaimana pengertian takwa yang selama ini kita faham berdasarkan syarah para alim ulama. Bagaimana Al-Wasiti rahimahullah menyatakan takwa adalah seseorang memelihara daripada takwanya, yakni daripada melihat ketakwaannya. Takwa mengikut Al-Wasiti rahimahullah menyatakan, seorang alim menyatakan takwa adalah seseorang memelihara daripada takwanya, yakni daripada melihat ketakwaannya. Takwa ini tak ada siapa pun yang tahu, Allah saja yang mengetahui nilai takwa seseorang itu. Ramai-ramai depan-depan orang ni, orang Kelantan panggil nampak joruh lah, nampak comel, nampak kemah. Tapi ada masa, ada kala kita duduk dalam kedudukan tertentu, terutamanya waktu kita duduk sore, demo duduk sore, lagu mana keadaan demo sebenar. Saya ulang sebut, mungkin saya telah sebut di sini, Ibn Rajab rahimahullah menyatakan hakikat diri kamu iaitu waktu kamu duduk seorang-seorang. Waktu kamu duduk seorang-seorang, maka disebut oleh muallim yang bernama Al-Wasiti rahimahullah menyatakan takwa adalah seseorang memelihara daripada takwanya. Dia memastikan diri dia dalam keadaan selamat daripada fitnah, dugaan, cobaan, ujian. Kita faham secara ilmu, setiap anggota panca indera, anggota tubuh badan kita ini yang zahir, kita nampak telinga yang mendengar, mata yang melihat, lidah yang bercakap, tangan dan kaki yang diguna pakai, itu zahiriah. Namun secara ilmu dan secara tanggungjawab, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan baginda Nabi SAW sehingga sempurna agama din Islam yang kita anuti ini, maka perintah demi perintah maupun larangan demi larangan terkait ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memelihara ke semua anggota-anggota tubuh badan kita ini. Telinga yang mendengar ada perintah dan larangannya, mata yang melihat ada perintah dan larangannya, begitu juga lidah yang bercakap. Termasuklah ni bahagian stomach ni, perut. Hal makan minum pun ada perintah dan larang. Sampai tahap kemaluan pun ada perintah dan larang. Hatta secara halusi, akal fikiran ni ada perintah dan larangannya. Termasuk perasaan hati ada perintah dan larangannya. Masya Allah. Naam. Jadi orang yang bertakwa dalam masa yang sama, dia memelihara sifat takwa itu, dan dia tak suka nak orang lain dia nak menzahirkan. Maksudnya nak menzahirkan ini, dia nak beritahu orang, aku buat begini, melainkan keadaan-keadaan tertentu. Boleh kita khabarkan kepada orang lain, seumpama antara hubungan guru dengan murid, antara murid dengan guru, ataupun antara sahabat dengan sahabat.
antara ahli usrah dengan ahli usrah, itu boleh. Harus kita share, kongsi, supaya bermotivasi. Ahli usrah tu ataupun kita di kalangan adik-beradik dan sebagainya boleh kongsi sikit sebanyak amalan-amalan yang dilakukan, seumpama amalan-amalan sunnah. Amalan fardu tu sahih lah, jelas lah. Amalan-amalan sunnah yang dilakukan, kita boleh sebut contoh. Ada kalanya kita berkongsi maklumat supaya orang lain itu dia boleh ambil contoh. Dia boleh ambil contoh. Best friend, friendly, boleh. Hukum di sana mubah, harus, supaya bersemangat. Contoh, dia bersembang dengan kawan dia yang ahli usrah lah, yang satu tim ni, maknanya dia qarib, jadi dia boleh kongsi. Bila dia melakukan satu-satu amal, sedekah ke, solat sunnah ke, malam tadi dia dapat, dia sempat, dia kata, maknanya walaupun dalam beberapa minit dia sempat sebelum azan subuh, maknanya dia berkongsi maklumat tu kepada kawannya. Itu maknanya mubah, harus, dengan niat supaya maknanya rutin begitu, supaya kawan dia, qarib dia tu bersemangat untuk melakukan. Jadi amalan-amalan ketaatan itulah sebenarnya yang saya isyaratkan sebagai nilai, ada nilai takwa. Ada nilai takwa. Taib. Yang disebut oleh Abu Husain Al-Zanjani, Abu Husain Al-Zanjani rahimahullah menyatakan, siapa yang modal hartanya takwa, niscaya beratlah segala lidah daripada mensifatkan baunya. Siapa yang modal hartanya takwa, niscaya beratlah segala lidah daripada mensifatkan baunya. Ini satu hal. Sekali baca, dengan tukang-tukang baca pun pening. Sekali baca. Yakni apa? Siapa yang modal hartanya takwa, maknanya sampai satu tahap maqam takwa seseorang itu, niscaya beratlah segala lidah daripada mensifatkan baunya. Dia menyembunyikan. Dia juga sifatnya menyembunyikan. Amal-amal ketaatan ataupun amal-amal kebajikan dia lakukan, dia akan jaga amal. Bukan sekadar jaga iman, tapi jaga amal, supaya tidak dirosakkan dengan sifat riya, ujub, sum'ah, takabur. Tapi tadi dah saya sebut, boleh terkecuali apabila ada maksud ataupun sebab-sebab tertentu, boleh. Kita bongkar sikit untuk menjadi contoh khudwah hasanah, contoh ikutan yang baik kepada orang lain, boleh. Baik. Dan dinyatakan oleh An-Nas Abazi, An-Nas Abazi rahimahullah menyatakan, takwa adalah seseorang memelihara selain daripada Allah. Takwa adalah seseorang yang memelihara selain daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala, Khaliq, pencipta, dia memerintahkan kita supaya dalam keadaan taat segala apa yang Allah perintah dan tinggalkan segala apa yang Allah larang. Maka kita peliharalah kehendak, peliharalah petunjuk Allah itu. Itu nilainya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Saya cuba kutip definisi sebegini
yang mungkin pada setengah orang dia jarang dengar. Maka musannif kitab ini iaitu Sahibus Samahah, mantan mufti wilayah persekutuan yang merangkap sekarang Menteri Agama bagi kerajaan Malaysia sekarang, Dr. Zulkifli Al-Bakari ini, dia bentangkan huraian-huraian tentang takwa. Jadi kita boleh selami secara luas. Rupanya definisi takwa ni ada yang maknanya ada juzuk dia, ada juzuknya yang boleh kita luaskan, bagaimana pengetahuannya, sehingga pengetahuan itu yang dimaksudkan makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka kita masuk dalam bab yang menyatakan berkaitan dengan amalan-amalan sunnah. Timbul persoalan, apakah amalan sunnah yang boleh kita usaha lakukan? Ada satu cabang ilmu, iaitu dibangkitkan persoalan. Apabila persoalan berbangkit, tentulah ada jawapannya. Maka bila ditanya apakah amalan-amalan sunnah yang boleh kita lakukan, maka dinyatakan di sini secara pembentangan, secara ilmu, iaitu di antaranya ini ada 4 amalan. Pada malam ini mungkin kita bentangkan 4 amalan. Pertama iaitu solat sunnah. Solat sunnah itu amalan sunnah. Yang kedua iaitu berkaitan dengan puasa sunnah. Puasa sunnah. Yang ketiga iaitu berkaitan dengan sedekah sunnah. Sedekah sunnah. Sedekah tu ada sunnahnya. Ada sunnahnya. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan iaitu apa? Panjang bab huraian sedekah sunnah ini. Yang keempat iaitu haji dan umrah yang sunnah. Haji dan umrah yang sunnah. Ini pembentangan oleh seorang muallim berkaitan dengan sunnah ini. Ringkasnya pada malam ini, iaitu dalam bab solat sunnah ini ada beberapa bahagian. Yang pertama, sunnah-sunnah yang muakkad, yang dituntut tidak meninggalkannya. Sunnah muakkad yang dituntut, disunnahkan tidak meninggalkan, jangan tinggalkan. Kenapa? Tak buat rugi. Tak buat rugi, buat untung. Untung sakan. Untung sakan. Kedua iaitu sunnah mustahab. Dan ketiga sunnah tatawu. Sunnah tatawu. Maka dibentangkan satu demi satu di sini. Ringkasnya pada malam ini, sunnah muakkad ini adalah amalan sunnah yang Nabi SAW lazimi lakukan sepanjang hayat dan baginda tidak pernah meninggalkannya. Adapun sunnah yang tidak muakkad adalah seumpama sunnah yang Nabi SAW lakukan tetapi kadang-kadang Rasulullah tinggalkan. Sunnah muakkad pahalanya lebih besar berbanding dengan sunnah yang tidak muakkad. Itu bezanya. Maka di antara hadis yang masyhur yang diriwayahkan oleh Ummu Habibah rahimahullah menyatakan berkaitan dengan 12 rakaat solat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehari semalaman. Maka baginda Nabi SAW dalam satu mafhum hadis riwayah Imam Muslim, bilangan hadis itu pada bilangan 728, tidaklah seseorang hamba muslim melakukan solat kerana Allah dalam satu hari, satu malam 12 rakaat sebagai tatawu,
dan bukan fardu, melainkan Allah akan membina untuknya satu mahligai di dalam syurga. Saya ingat telah dikhabarkan di sini, bicara tahun lepas, ingat saya telah bentang 12 rakaat, yang sesiapa yang melakukan demikian maka dia akan diberi satu anugerah mahligai, rumah kurniaan Allah dalam syurga Allah. Dunia ni ada orang mampu beli, ada orang mampu milik, ada orang mampu tengok, mampu tengok di rumah. Terutama ni kawasan elit, kawasan yang baru dibangunkan taman dan sebagainya. Dengan saya pun tak mampu nak beli rumah yang nilai sekarang ni. Kalau di taman-taman tertentu dia suku juta ke atas lah. $500,000 tu biasa juga, $500,000. Jadi untung sungguh kalau sesiapa yang buat rumah 10 tahun dulu, sekarang ni naik nilai rumah sampai 300 ke setengah juta harga rumah sekarang ni di taman-taman, fasa yang pertama, fasa yang kedua dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan tentang bilangan rakaat berada di mana, ringkasnya bermula dengan 2 rakaat solat sunnah fajar, kemudian 4 rakaat solat apa? Sunnah sebelum menunaikan solat fardu zuhur, qabliyah zuhur, 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah menunaikan fardu zuhur. Jadi berapa dah tu? 2 campur 4 campur 2 jadi 8. Mana lagi 4? Iaitu ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Selepas fardu maghrib, tunaikan solat fardu maghrib dulu, 2 rakaat. Selepas tu solat fardu maghrib dulu, kemudian disulami dengan 2 rakaat selepas fardu maghrib. Kemudian 2 rakaat selepas isyak. Ini maknanya sunnah. Namun demikian, dalam masa yang sama ada juga riwayah yang menggambarkan bilangannya. Satu hadis, barang siapa yang melakukan solat sunnah sebanyak 12 rakaat sehari semalam, kelak akan dibina untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Itu berkaitan dengan 12 rakaat. Ada diriwayahkan dalam satu riwayah oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, menyatakan solat rakaat, jumlah rakaat solat rawatib adalah 10. Maka dia menyatakan, Ibnu Umar radhiyallahu an menyatakan, aku telah menghafaz, yakni menjaga dari Nabi SAW tentang 10 rakaat, iaitu solat sunnah, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, fardu zuhur, kemudian 2 rakaat sesudahnya, kemudian 2 rakaat sesudah solat maghrib di rumahnya, di rumah baginda Nabi SAW. Rasulullah solat sunnah di rumah baginda Nabi SAW selepas solat fardu maghrib. Begitu juga solat 2 rakaat setelah solat isyak di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Maka 10 rakaat. Itu dalam riwayah Al-Bukhari. Jadi pilihlah mana-mana yang menjadi keutamaan. Siapa yang tak ada rumah lagi, boleh pilih yang pilihan pertama. Ya dah. Siapa yang dah ada rumah dah seadanya ni sekarang ni, tak apa. Yang penting maknanya niat ittiba' sunnah. Kerana para sahabat, sebahagian kebanyakan sahabat dah, sifatul sahabat Nabi SAW, mereka pantang melihat fi'li perbuatan Nabi, mereka akan ikut. Mereka tak banyak takwil, mereka akan buat. Kerana Rasulullah melakukan sesuatu amal tu mengikut petunjuk ilahi, bukan berdasarkan hawa nafsu baginda Nabi SAW. Dan dinyatakan di sini
dalam satu keadaan berkaitan dengan solat sunnah qabliyah, ketika waktu bila? Waktu zuhur. Waktu zuhur. Maksudnya waktu solat selepasnya. Apabila baginda Nabi SAW tidak melakukannya pada waktunya, baginda pasti akan mengqadakkan solat tersebut pada waktu berikutnya. Berkaitan dengan satu dalil daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu apa? Bahawasanya satu ketika Rasulullah SAW tertinggal solat 4 rakaat sebelum zuhur, maka baginda Nabi SAW melakukan setelah solat zuhur. Riwayah Imam Tirmizi. Jadi Aisyah ni orang yang paling hampir dengan baginda Nabi SAW, kerana Aisyah isteri baginda Nabi SAW. Maka pernah direkodkan satu keadaan baginda Nabi SAW setelah solat zuhur, baginda melakukan 4 rakaat dengan niat menggantikan solat qabliyah, yakni sebelum zuhur, yang tidak kesempatan Rasulullah lakukan. Rasulullah ganti qada tu selepas apa? Selepas zuhur. Maknanya peri pentingnya 4 rakaat sebelum zuhur tu. Peri pentingnya 4 rakaat sebelum zuhur tu. Dan berlaku juga ketika bagaimana hadis Ummu Salamah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat 2 rakaat setelah asar. Lalu hal itu ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab secara jelas. Riwayah Bukhari wal Muslim ni. Riwayah Bukhari wal Muslim menyatakan, wahai putri Abu Umayyah, yakni maksudnya Ummu Salamah, engkau bertanyakan tentang 2 rakaat setelah solat zuhur, solat asar. Telah datang menemuiku orang-orang dari kabilah Abdul Qais, sehingga aku tidak sempat melaksanakan kedua rakaat tersebut setelah zuhur. Maka itulah kedua rakaat yang aku lakukan setelah waktu asar ini. Maknanya ada satu keadaan Rasulullah satu ketika itu disibukkan dengan pertemuan demi pertemuan oleh ketua dengan kabilah-kabilah, dan disebut di sini kabilah Abdul Qais. Di waktu itu Rasulullah, oleh kerana Rasulullah dahulukan pertemuan itu. Setelah solat zuhur, Rasulullah terus menunaikan hajat orang yang berhajat. Itu pun satu sunnah. Apabila ada kedatangan ataupun seseorang berhajat kepada kita, maka kita boleh mencontohi sunnah baginda Nabi SAW, fi'li perbuatan Nabi SAW. Rasulullah suka, sifatun Nabi, Rasulullah seorang yang suka untuk meraihkan orang yang berhajat. Ini menunjukkan bagaimana perbuatan Nabi menangguhkan, sehingga Rasulullah tidak kesempatan untuk menunaikan solat ba'diyah zuhur. Rasulullah utamakan. Ini dibincang mungkin di antara juzuk fiqh aulawiyat, keutamaan yang harus diutama. Keutamaan yang harus diutama. Maka dengan fatanah kebijaksanaan Nabi SAW, dahulukan maknanya pertemuan, hajat ketua kabilah dan sebagainya. Maka sehinggalah mesyuarat demi mesyuarat itu selesainya sampai rapat waktu asar. Setelah waktu asar, Rasulullah jadi imam, Rasulullah pun solat waktu asar. Kemudian lepas waktu asar tu, Rasulullah bangkit bangun melakukan 2 rakaat. Bila ditanya demikian, maka dijawab di hadapan Ummu Salamah dengan penerangan seumpama yang saya telah jelaskan tadi. Maknanya Rasulullah beri pencerahan, disibukkan dengan pertemuan kabilah tertentu, sehingga kan Rasulullah tawakuf, sehingga dapat waktu asar Rasulullah ganti. Jadi dalam fiqh Imam Asy-Syafi'i sendiri
sekiranya bersebab sesuatu perkara itu, termasuk solat sunnah ini, dibenarkan, mubah, harus, dibolehkan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya bersebab, bukan saja-saja, bersebab. Contoh beginilah bersebab. Waktu asar kan, singgah masjid, jadi apa itu, kita sunnah solat tahiyatul masjid. Nah, katalah ada majlis ijab dan qabul waktu selepas solat asar, yang juru nikahnya imam, jadi ahli jemaah semua kena tunggu imam lah, ataupun orang yang pengiring-pengiring ni, dia akan selesai solat asar dulu, baru maknanya urusan ijab dan qabul itu. Jadi hamba Allah ni tadi dia dah berhenti kat mana-mana solat asar, dan dia baru sampai selepas selesai solat jemaah setempat itu. Maka dia nak masuk masjid tu, sunnah dia masuk 2 rakaat dulu, baru dia duduk berurusan untuk urusan ijab dan qabul ni. Nampak? Bersebab. Itu contoh yang mudah lah, yang mudah. Sehingga kita ada berapa minit memang tak terhabis malam ini tentang amalan-amalan sunnah, yang 4 di antara amalan sunnah. Jadi mungkin dalam beberapa minit ini kita cuba selami berkaitan dengan puasa. Puasa tu, dan puasa yang paling dekat dengan saya dan di antara kita ni berkaitan dengan puasa amalan sunnah yang dilakukan, yang sunnah dilakukan, iaitu cabangnya antaranya puasa. Salah satu amalan puasa ini iaitu ketika berlakunya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Jadi bagi mereka yang tidak menunaikan haji, jadi kesemua kita tanpa kecuali, tak ada seorang pun rakyat Malaysia pergi menunaikan haji pada tahun ini. Wallahu alam lah, setakat announcement yang rasmi itu lagi, wallahu alam, melainkan kita pencing, wallahu alam selepas ini. Tapi memang setakat ni tak ada seorang pun. Maka terpalitlah kita semua berdasarkan satu mafhum hadis, puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Riwayat Imam Muslim. Subhanallah, bagi pejuang-pejuang agama, bagi pejuang Quran dan Sunnah, kita pula terlibat dengan jemaah Islam, jemaah Islami ini. Jadi ambo teringat seumur kalau maknanya semasa hayat almarhum Mursyidul Am selalu berpesan, mu tak usah duk ngakulah, mu tak usah duk ngaku mu pejuang agama, pejuang jemaah Islam. Kalau subuh pun tak tahu duk mana. Dia ambil contoh begitulah. Kalau subuh tu tak tahu mana. Sedangkan subuh ni sifatul Rasulullah, sifatul Nabi, hatta para sahabat, didikan tarbiyah Nabi SAW. Maka mereka kesemua para sahabat itu mujahadah, melakukan amal seumpama baginda Nabi SAW lakukan. Maknanya Rasulullah SAW antara sunnah muakkadnya solat secara berjemaah bagi muslimin yang dah akhil balik, yang dah akhil balik. Jadi dengan saya, kita semualah tanpa kecuali, apatah lagi kita pemimpin yang memangku jawatan pemimpin dalam komuniti ataupun dalam satu-satu organisasi, hatta dalam parti, hatta dalam parti mana-mana pula, apatah lagi parti yang kali hijau ni. Jadi subhana rabbil azim. Jadi tanpa kecuali, termasuk yang bercakap, termasuk yang mendengar, jangan tinggal
jangan ringan-ringankan solatul jamaah ini. Kalau kita sungguh pejuang agama, Rasulullah didik asyabab, orang muda pun dididik. Rasulullah gerakkan menantu baginda Nabi SAW, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali seorang pemuda, asyabab, pemuda. Salman Al-Farisi, seorang pemuda yang punya akal yang panjang. Salman Al-Farisi itulah yang Allah ilhamkan dia, mensyurkan kepada baginda Nabi SAW. Apa kata kalau kita gali parit sebagai suatu benteng untuk menghalang tentera musyrikin, meredah, menyerang tentera muslimin di waktu itu di Yasrib, di Madinah pada waktu itu. Di galinya parit Khandak itu. Syur daripada siapa? Syur daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, sifat Salman Al-Farisi seorang pemuda, walaupun dia orang muda tapi dia tertib solatul jamaah. Jadi kalau orang lama boleh tertib solatul jamaah, orang muda pun sepatutnya kena kuat. Memang kuat. Orang muda ni muqawi, kuat, lelaki yang kuat. Jadi orang yang lama pun dia kena istiqamahkan. Summastaqim, maka beristiqamahlah kalian, termasuk saya. Umur 40, umur 50 ni termasuk juga menunaikan puasa. Puasa ni ya Allah dah dekat dah. Jangan dilupa beberapa hari akan datang. Maknanya kita raya Aidul Adha pada 31 Julai. 31 Julai. Hari ni 15 Julai. Maknanya ada 2 minggu lebih kurang. Sebelum Aidul Adha itu, maknanya sehari sebelum tu. Itu yang disebut tanggal 9 Zulhijjah. Jadi subhanallah, prospek, peluang kepada saya bagaimana Rasulullah SAW harapkan Allah ampunkan dosa 2 tahun. Siapa yang boleh mengampunkan dosa kita semua ni, termasuk saya? Melainkan Allah, sifatnya Ghafur. Jadi ahli jemaah semua yang mendukung Quran dan Sunnah ni juga, yang terlibat dengan jemaah Islami juga, maknanya jangan rasa syok sendiri sehingga kita rasa kemah dah. Melainkan kita tertib sebagaimana bimbingan para mursyid yang disebut Mursyidul Am tadi. Dia mengingatkan kita, dia puasa, kita pun puasa. Bapa Tok Guru puasa? Kalau tanya Tok Guru, tentu Tok Guru akan sebut kerana ittiba' sunnah. Ittiba' sunnah, ikutlah sunnah. Subhanallah, tak akan rugi kerana diampunkan Allah 2 tahun. Dan ada satu lagi puasa yang Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan setahun, iaitu pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram, iaitu pada 10 hari bulan. Bulan Muharram itu. Pada hari ke-10 Muharram itu, maka Rasulullah menyatakan, aku berharap kepada Allah agar mengampunkan dosa setahun yang lalu. Allahu Rabbi. Alhamdulillah, saya sangka baik di antara kita yang ramai-ramai ini muslimun muslimah, ramai yang Allah izinkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal baru-baru ni. Jadi apa salahnya? Apa salahnya kita niat sebelum sampai tempoh-tempoh berkenaan ni, tempoh 9 Zulhijjah, 10 Muharram. Jadi orang-orang yang lama ni dia boleh niat lagi. Boleh niat lagi pada tanggal puasa di hari awal bulan, tengah bulan, akhir bulan dan sebagainya. Jadi itu berkaitan dengan puasa. Maka di hujung bicara pada kali ini, kita ini dalam suasana yang Allah uji, peringkat international, peringkat nasional. International jamak sekali dengan national, itu case in case COVID-19. Semua negara, kebanyakan lebih daripada 200 negara dalam dunia ini dijangkiti COVID-19, dan telah
dikhabarkan lebih daripada 500,000, setengah juta manusia telah mati. Dimatikan Allah dengan sebab COVID-19. Ini satu bala yang Allah izin berlaku. Makhluk halus. Coronavirus ni makhluk, di antara makhluk halus yang tak nampak, namun Allah izinkan dia bergerak. Dalam tempoh PKPP ni, kita pun masih kena berhati-hati lagi. Kerana dibimbangi dalam persidangan parlimen sehari 2 hari ni pun, hari ni pun ada diingatkan bimbang akan kebimbangan, bimbang lah kok berlaku gelombang kali kedua ke ketiga, wallahu a'lam. Tapi kita boleh sikap hati-hati. Dan saya nak sebut, kita juga dalam tempoh suasana yang hanya Allah saja yang tahu masa depan Malaysia ni. Setakat yang kita baik sangka setakat ni, alhamdulillah, apa yang ada di depan kita ni, apabila mandat kerajaan baru yang memerintah, Masya Allah, saya pun tak terfikir juga, dalam diam ke, dalam bising ke, geger ke, kita selama ni kita ingat memang negara kita ni memang tak ada duit dah. Memang hampir kepada makna defisit dari segi pendapatan dan sebagainya lah, dengan dibanding dengan pembelanjaan, pendapatan pembelanjaan dan sebagainya. Tapi baru-baru ni, dalam tempoh beberapa bulan ni, entah mana duit datang, wallahu a'lam. Kita pun menikmati masing-masing satu keluarga sampai tahap maknanya diberi bajet sara hidup kurang-kurang 1,200, kalau tidak 1,600. Nampak? Sehingga kan syarikat-syarikat IKS dapat bantuan sebanyak 3,000. 3,000 bantuan sementara. Subhana rabbiyal azim. Jadi ramai juga yang menikmati. Dalam sebelum ini dia dapati negara kita maknanya kena buat satu tabung khas untuk support jumlah hutang negara yang berbilion-bilion. Jadi subhanallah, jadi kita boleh tafakur, berfikir dengan tenang. Kerana apa? Sebenarnya sepatutnya rakyat pun kena matang, apatah lagi pemimpin pun kena lagi matang mewakili rakyat. Bagus juga slogan satu ketika dahulu, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Namun sejauh mana pelaksanaan yang lepas? Tapi mudah-mudahan kematangan ahli parlimen yang diberi mandat oleh rakyat, mudah-mudahan mereka beramanah setelah melihat bagaimana kebejatan suasana siasah politik dalam negara ini. Jadi sebenarnya sepatutnya mudah-mudahan ahli-ahli YB yang diberi amanah, tak kira daripada mana parti pun, mana mereka kena matang. Matang, dan rakyat kena matang menilai. Jadi mudah-mudahan apa yang baik itu tentu kita sokong, yang tidak baik itu kita tidak sokong, yang baik itu kita istiqamahkan terus, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar ini dalam tempoh yang ada ini. Mudah-mudahan Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, anugerahkan kami petunjuk dan ketakwaan dan pemeliharaan dan kecukupan, yakni kekayaan bagi hati kami, iman, ilmu dan amal kami. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam.